Assalamualaikum. Hari ini kami akan bentangkan tugasan yang diberi oleh Madam Hamirah. Sebelum itu, izinkan saya kenalkan diri. Nama saya Indah Fana binti Abdul Rashid. Nama saya Muhammad Zuri Muhammad bin Muhammad Taufik. Nama saya Syuhada Balkis binti Abdul Karim. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Afif Imran bin Firuz. Hari ini saya akan menceritakan tentang analisis kokurikulum kanak-kanak. Untuk pengenalan, perbandingan kokurikulum pendidikan awal kanak-kanak PAKK dalam negara dengan model pendidikan awal kanak-kanak luar negara adalah satu aspek penting dalam memahami perkembangan pendidikan taska dan prasekolah. Kokurikulum PAKK dalam negara adalah panduan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi keperluan pembelajaran kanak-kanak di dalam negara tersebut. Sementara itu, model PAKK luar negara merujuk kepada pendekatan dan kokurikulum yang diterapkan di negara-negara yang lain. Seterusnya, teori asas permata negara. Pelaksanaan kokurikulum permata negara akan lebih berkesan jika pendidik memahami teori-teori yang berkaitan perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Pembinaan kokurikulum permata negara telah dilandaskan kepada beberapa teori yang relevan dengan keperluan perkembangan kanak-kanak di Malaysia. Ia dinamakan teori elektrik atau teori integratif, di mana ia menggabungkan beberapa teori dan pandangan tokoh-tokoh serta perspektif agama Islam, Buddha, Hindu dan fahaman Konfusius untuk melahirkan satu susunan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan acuan Malaysia. Kokurikulum ini dapat diterima sebagai satu kokurikulum kebangsaan oleh semua rakyat. Antara teori dan falsafah yang diguna pakai dalam kokurikulum permata negara ialah jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Kokurikulum permata negara adalah berdasarkan beberapa teori pendidikan awal kanak-kanak yang telah terbukti berkesan. Berikut adalah beberapa teori utama yang berdasarkan kokurikulum ini ialah teori konstruktivisme, menyatakan bahawa kanak-kanak belajar dengan membina pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan dunia sekeliling mereka. Buku Permata ialah satu garisan panduan kepada pengurusan dan pendidikan taska dalam melaksanakan peranannya untuk membangunkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Selain itu, perkara-perkara yang dititikberatkan ialah kaedah dan cara berinteraksi dengan kanak-kanak, memberi pengalaman pembelajaran yang maksimum dan menyediakan asuhan secara berkesan. Peringkat umur, lahir, bayi hingga 4 tahun. Selain itu, buku Permata juga mempunyai 3 kategori iaitu pengenalan, kurikulum dan penilaian. Dalam pengenalan, menerangkan objektif, falsafah dan prinsip asas program permata negara. Dalam kurikulum, menerangkan objektif pembelajaran, bidang perkembangan dan aktiviti yang boleh dijalankan untuk menyokong pembelajaran kanak-kanak. Dalam bidang penilaian, menerangkan cara menilai perkembangan kanak-kanak. Diasaskan oleh Datin Paduka Rosmah Mansor. Kurikulum permata negara menggunakan pendekatan belajar sambil bermain, pendidikan dan ibu bapa yang menggalakkan kemahiran sosial yang sihat serta penekankan kepada pembentukan sosial yang baik dan konsep kendiri yang positif. Kurikulum permata negara menekankan latihan mengurus diri semasa berada di taska. Buku Permata ialah satu garisan panduan kepada pengurusan dan pendidikan taska dalam melaksanakan peranannya untuk membangunkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Selain itu, perkara-perkara yang dititikberatkan ialah kaedah dan cara berinteraksi dengan kanak-kanak, memberi pengalaman pembelajaran yang maksimum dan menyediakan asuhan secara berkesan. Peringkat umur, lahir, bayi hingga 4 tahun. Selain itu, buku Permata juga mempunyai 3 kategori iaitu pengenalan, kurikulum dan penilaian. Dalam pengenalan, menerangkan objektif, falsafah dan prinsip asas program permata negara. Dalam kurikulum, menerangkan objektif pembelajaran, bidang perkembangan dan aktiviti yang boleh dijalankan untuk menyokong pembelajaran kanak-kanak. Dalam bidang penilaian, menerangkan cara menilai perkembangan kanak-kanak. Diasaskan oleh Datin Paduka Rosmah Mansor. Kurikulum permata negara menggunakan pendekatan belajar sambil bermain, pendidikan dan ibu bapa yang menggalakkan kemahiran sosial yang sihat serta penekankan kepada pembentukan sosial yang baik dan konsep kendiri yang positif. Kurikulum permata negara menekankan latihan mengurus diri semasa berada di taska. Setelah kami teliti, terdapat 3 kelebihan yang kami perolehi terhadap kelebihan buku permata negara ialah yang pertama, teknik pembelajaran permata, kemudahan fizikal, penglibatan ibu bapa dan masyarakat.
Yang pertama, teknik pembelajaran pemata, dia menekankan bahawa bermain adalah cara pembelajaran yang semula jadi dan menyeronokkan untuk kanak-kanak. Aktiviti bermain yang disusun dalam kurikulum direka bentuk untuk menyokong perkembangan pelbagai aspek kanak-kanak seperti kreativiti, kemahiran menyelesaikan masalah dan kerjasama. Yang seterusnya, kemudahan fizikal dan peralatan pembelajaran yang disediakan di pusat perlulah memainkan peranan dalam menyumbang kepada pembinaan keyakinan, keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak yang sedang mengikat pembelajaran di pusat tersebut. Yang ketiga, pelibatan ibu bapa dan masyarakat. Buku Permata Negara mengiktirafkan peranan penting ibu bapa dan masyarakat dalam pendidikan awal kanak-kanak. Selain itu, Buku Permata Negara juga menyediakan panduan dan sumber untuk ibu bapa menyokong pembelajaran kanak-kanak di rumah. Salah satu daripada aspek penting kurikulum Permata Negara ialah menekankan terhadap penglibatan utama terhadap orang yang paling penting dan terdekat kepada kanak-kanak iaitu ibu bapa. Ibu bapa merupakan pemakaian asuhan dan didikan kanak-kanak. Yang seterusnya, kelemahan kurikulum Permata Negara. Terdapat 3 kelemahan yang kami perolehi. Antaranya ialah perubahan zaman generasi digital, pelibatan ibu bapa dan latihan pendidik yang terhad, pendidikan global. Perubahan zaman generasi digital, yang generasi sekarang lebih banyak menghadap gadget kerana zaman sekarang semakin maju dengan pelbagai kemudahan teknologi yang telah dihasilkan. Hal ini menyebabkan buku bercetak seperti Buku Permata Negara mungkin kurang boleh diakses atau diingini oleh generasi yang lebih terbiasa dengan media dan teknologi digital. Yang kedua, penglibatan ibu bapa dan latihan pendidik yang terhad. Penglibatan ibu bapa yang tidak aktif serta latihan pendidik yang terhad juga boleh memberi kesan yang negatif. Hal ini dikatakan demikian kerana kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang menyeluruh tentang Buku Permata Negara dalam kalangan ibu bapa dan masyarakat boleh menghalang penyertaan aktif dan sokongan aktif untuk program tersebut. Ketiga ialah pendidikan global. Pada zaman sekarang, pendidikan global adalah kunci dalam menyediakan generasi muda untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Namun, Buku Permata Negara mungkin kurang memberi perhatian kepada aspek tersebut. Hal ini kerana dalam dunia yang sentiasa berubah dan berhubung secara global, adalah penting bagi kurikulum untuk mencerminkan nilai kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan secara global yang mungkin tidak dicerminkan sepenuhnya dalam buku tersebut. Seterusnya ialah teori dan prinsip asas Montessori. Teori pendekatan pendidikan yang menekankan pengajaran secara individu dan pembelajaran kendiri. Kanak-kanak akan menunjukkan minat kepada sesuatu aktiviti pembelajaran apabila mereka cukup matang dari persediaan mempelajari. Prinsip asas melalui minda kanak-kanak yang mudah menyerap. Mereka menggunakan deria dan penggerakan untuk menerka persekitaran yang terancang. Melalui kanak-kanak boleh melakukan aktiviti yang lebih fokus pada satu masanya. Seterusnya, kekuatan pendidikan Montessori. Jika pernah membaca tentang kaedah pendidikan Montessori, ibu bapa mungkin akan tertarik setelah memahami konsep pendidikan ini. Sistem pendidikan yang cenderung menginspirasi semangat anak dalam pembelajaran. Berikut merupakan kekuatan kepada kanak-kanak dari pendidikan Montessori. Maria Montessori sentiasa percaya bahawa kanak-kanak harus mempunyai kebebasan bergerak untuk menerka dan mengikuti minat mereka sendiri yang akan membawa kepada perkembangan minat dan pengetahuan tentang persekitaran di sekeliling mereka. Beliau menekankan kebebasan bergerak dan penerkaan serta persediaan yang disediakan di mana kanak-kanak boleh melakukannya tanpa sebarang bantuan daripada orang dewasa. Selain itu, melakukan aktiviti yang bersesuaian dengan umur dan perkembangan kanak-kanak.
Penggunaan bahan dan mainan Montessori adalah mudah, tetapi mencabar dan mengenalkan pengulangan serta membantu mengembangkan kemahiran sosial, emosi, fizikal dan kognitif kanak-kanak. Tambahan pula, semua peralatan dalam bilik darjah Montessori diletakkan pada ketiadaan kanak-kanak supaya mereka boleh mencapai semua yang mereka perlukan dengan mudah untuk belajar, bermain, makan atau dalam menjaga diri mereka sendiri. Kelas atau bilik darjah yang menggunakan kaedah pendidikan Montessori mungkin mempunyai persekitaran yang bersih, kemas serta banyak cahaya dan ruang untuk pergerakan bebas. Samping itu, sistem pendidikan Montessori memberi inspirasi kepada kanak-kanak untuk meningkatkan kemahiran insaniah dan kemahiran hidup mereka seperti tanggungjawab, adil dan bersifat positif. Pendidikan Montessori percaya bahawa dengan menggalakkan kanak-kanak menerangkan cara mereka menghabiskan masa dalam bilik darjah, membantu mereka berdikari untuk kehidupan masa hadapan. Berbagai penyelidik menunjukkan bahawa kanak-kanak pelajar taska Montessori mempunyai kemahiran insaniah yang unggul berbanding kanak-kanak lain dalam peringkat umur yang mereka yang menunjukkan tingkah laku yang lebih baik dan kecenderungan yang lebih besar untuk bekerjasama dengan rakan sebaya mereka. Pendidikan Montessori. Jelas sekali bahawa bukan setiap kepakaran pendidikan Montessori akan disukai atau disokong oleh semua pihak. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor kepercayaan Montessori yang boleh menimbulkan kebimbangan bagi setengah orang. Berikut adalah beberapa kelemahan pendidikan Montessori. Sekolah Montessori mengenakan harga yuran yang mahal, membuatkan keluarga rakyat biasa yang berpendapatan rendah tidak mampu untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Sekolah ini perlu mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk mempunyai fasiliti yang serba lengkap serta tahan lama bagi pembelajaran dan permainan kanak-kanak yang membuatkan mereka suka untuk menawarkan perkhidmatan dengan harga yang murah. Walau guru juga perlu mempunyai prestasi pengajian yang tinggi serta melalui latihan yang mendalam untuk melayakkan diri mereka menjadi tenaga pengajar di sekolah Montessori. Di negara kita, kurikulum sekolah Montessori mungkin terlalu longgar kerana mereka tidak mengajar subjek-subjek lazim di sekolah dan melakukan pendekatan yang amat berbeza ketika proses pembelajaran. Sebagai contoh, jika kanak-kanak tidak suka subjek matematik, maka mereka tidak akan mengajar, jadi kanak-kanak boleh ketinggalan dengan kanak-kanak di sekolah taska biasa. Walaupun subjek telah dicadangkan, kanak-kanak di dalam bilik darjah Montessori tidak pernah ditekankan untuk mengembangkan kemahiran tersebut. Oleh sebab itu, membuatkan ibu bapa merasakan bahawa sekolah ini tidak sesuai dengan anak-anak mereka. Kelemahan seterusnya, pengajaran terlalu kaku dan kurang berinteraksi. Ia terlalu peribadi untuk memerlukan nisbah perbandingan yang seimbang antara guru dan murid-murid. Kurikulum Montessori tidak mengembangkan interaksi sosial dalam proses pembangunan, ia hanya memfokuskan kepada elemen kreativiti kanak-kanak. Beberapa alat bantu mengajar hanya menghafal setiap langkah bagaimana beroperasi dan sama sekali tidak memahami sebab dan prinsipnya atau memiliki sedikit pemahaman. Kebanyakannya mereka menggunakan rangkaian media yang berbagai ketika sesi pembelajaran yang dimainkan khusus berdasarkan konsep Montessori. Seterusnya untuk tiga cadangan pendekatan paling berkesan dalam kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama, pendekatan main sambil belajar. Menurut dalam panduan guru Pusat Perkembangan Kurikulum, belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat, menggembirakan dan bermakna. Pembelajaran melalui bermain adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak kerana ini akan mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain, kanak-kanak akan dapat menguasai pelbagai perkembangan, antaranya adalah perkembangan dari segi fizikal, emosi, bahasa dan sosial. Yang kedua ialah pendekatan nyanyian, muzik dan pergerakan kreatif. Untuk pendekatan nyanyian ini, melalui pendekatan ini kanak-kanak akan merasa seronok kerana dapat meluahkan perasaan mereka melalui aktiviti yang dijalankan. Pendekatan ini akan membantu perkembangan sosial, emosi, kognitif, fizikal dan kreativiti kanak-kanak. Menurut Mariani MD No dalam artikel PhD-nya, antara beberapa contoh aktiviti yang dianggap sebagai main atau bermain adalah
main drama, menyanyi, berlakon, bercerita dan lain-lain contoh yang boleh dikategorikan di bawah definisi main. Di antara jenis-jenis lagu atau muzik yang sesuai untuk kanak-kanak adalah lagu yang menggunakan jari. Lagu dan aktiviti ini adalah bersesuaian untuk kanak-kanak kecil kerana pergerakan jari ini ditumpukan kepada pergerakan jari dekat dengan paras mata kanak-kanak. Mereka akan berasa terangsang dengan pergerakan tersebut sekaligus dapat mengambil perhatian mereka untuk sama-sama berinteraksi. Kami dapat memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama ialah memberikan kesan yang positif kepada kanak-kanak. Selain itu, kurikulum juga penting bagi memperolehi program yang berjalan dengan lancar dan berkesan kepada generasi akan datang. Bagi kesimpulan kedua ialah dengan mengambil inspirasi daripada prinsip buku Permata Negara, generasi kini boleh terus membangun dan memajukan pendidikan awal kanak-kanak untuk masa depan yang lebih baik. Yang ketiga ialah penilaian berkaitan dengan buku Permata Negara serta cabaran kontemporari dan usaha untuk mengukuhkan kemahiran kritikal boleh menjadi tumpuan dalam menilai sumbangannya kepada pendidikan. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada pembentangan kumpulan kami.